Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang dah live, tolong komen, boleh dengar ataupun tidak. Okey, kita sembang-sembang dulu lah. Ada dengar tak? Cuba komen sikit. Ni pakai mic ni. Hello. Dengar Okey, 7 tahu semua orang stres, semua orang susah hati, semua orang dah terlebih boring duduk dekat rumah. Betul tak? Jadi masing-masing post, ada yang post resepi, ada yang post masak, ada yang post makanan yang dimakan hari ni. Dah tak ada benda yang kat luar. Hai dok, boleh consume apple cider vinegar during pregnancy? Boleh. Dengar kan? Tak ada siapa pun yang komen dengar ke tidak. Nanti kan Dr. Ju cakap-cakap tak ada orang dengar. Okey, sebab terlalu ramai sangat doktor dah cerita pasal COVID. Orang sana cakap pasal COVID, orang post sana sini pasal COVID. Lebih baik kita ubah sikit cerita pasal benda lain Jadi InsyaAllah lepas ni kalau ada masa Dr. Ju nak live hari-hari pasal apa-apalah, kita buat revision ke daripada duduk termenung tak buat apa, kemudian stres masing-masing, boring, tengok cerita pun dah tak tahu nak tengok cerita apa lagi. Semua dah tengok macam Dr. Ju lah, tengok YouTube, cerita-cerita drama dah sampai dah dah macam-macam cerita dah tengok. Jadi sangat okey, jelas sangat. Okey, terima kasih semua. Jadi hari ini Dr. Ju nak terpanggil untuk share pasal pemanis. Jadi semua orang ramai kat sini takut dengan gula. Jadi masing-masing harap-harap masing-masing dah tahu keburukan gula. Jadi masing-masing nak tahu pula lah kalau ada ke pengganti untuk gula, ataupun lebih senang kita hari ini kita cerita semua jenis pemanis. Jadi semua orang tahu yang mana pilihan. Kalau you all just nak sehat saja, yang mana kita nak pilih Jadi harap-harap semua dapat belajar sesuatu daripada Dr. Ju. Di samping-samping tengok patient ni tak ada patient, bolehlah kita cerita-cerita sikit InsyaAllah lepas ni hari-hari, because Dr. Ju tahu everybody ada duduk dekat rumah sekarang, masing-masing dahaga ilmu. Selain daripada asyik lapar aja, laparkan ilmu juga. Betul tak? Okay, so pemanis pemanis sebenarnya kita ini kan lambat lagi lah kena tunggu dulu. Pemanis sekejap ni kes apa? Kes tangan X-ray, yang X-ray buat dulu. Okay, sorry. Okay, pemanis sekarang ni. Pemanis ni sebenarnya dia ada 6 kategori. Pemanis sebenarnya dia ada 6 kategori. Yang pertama is gula ataupun sugar lah. Sugar. So nanti kita Ju akan cerita satu-satu. Yang kedua yang dipanggil sugar alkohol ataupun gula alkohol. Gula alkohol ni bukanlah dia alkohol, tapi namanya gula alkohol. Contohnya gula daripada tapai, dia halal kan, tapi dia dipanggil gula alkohol. Yang jenis ketiga adalah jenis pemanis semula jadi yang ada kalori. Pemanis tu semula jadi, dia manis tapi dia berkalori. Maknanya kalau kita makan, kita boleh gemuk ke, gitulah contohnya. Kencing manis boleh naik. Itu adalah jenis ketiga. Yang keempat adalah pemanis semula jadi tanpa kalori.
Maknanya pemanis semula jadi yang tak ada kalori. Ni kalau kita makan, dia dah lah semula jadi dan gula kencing manis kita tak naik dan dia tidak memberi apa-apa masalah pada kesihatan, insya-Allah. Yang kelima adalah modified sugar ataupun gula yang diubah suai. Tu nanti kita tahulah satu-satu. Kalau tak habis hari ni, kita boleh sambung besok. Okey. Yang keenam adalah artificial sugar, artificial sweetener ataupun gula tiruan ataupun pemanis tiruan. You all kena tahu sebab dekat luar sana terlalu banyak sangat makanan yang dipanggil no sugar ataupun low sugar ataupun low calorie. Jadi you all nak tahu yang mana satu yang selamat. Ada yang cakap gula ni zero calorie, gula ni tak meningkatkan gula dalam darah, sesuai untuk kencing manis. Tetapi adakah gula itu sesuai untuk anda? Jadi hari ini Dr. Ju akan share satu persatu tentang gula. Okey, yang pertama tadi dalam kategori gula tadi adalah gula. Apa dia gula? Gula adalah gula yang kita minum, yang kita ambil hari-hari. Ya, dia boleh grup-grup yang ujungnya ada OSE, itu adalah gula. Maknanya gula adalah satu bahan yang diekstrak daripada tumbuh-tumbuhan, daripada tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan kandungan dalamnya gula. Gula tu adalah sukros, glukos, dextrose, fruktos, laktos, galactose dengan trihalose. Yang ujungnya ada OSE. Kalau you all beli makanan ataupun you beli makanan yang biskut ke ataupun coklat, kalau ujungnya ada OSE, itu adalah gula. Maknanya itu adalah dalam kategori gula. Contohnya Dr. Ju nak pergi satu-satu. Sukros. Apakah dia sukros? Sukros ni adalah table sugar. Orang panggil gula gula meja pula. Gula lah, gula putih sukros. Jadi sukros ni daripada buah-buahan, daripada sayur-sayuran, itu adalah sukros. Jadi dia sebenarnya gula yang diperhalus ataupun gula putih itu adalah refined sugar. Itu adalah sukros sebenarnya. Sebab dalam sukros ni ataupun gula putih yang kita makan hari-hari, kandungannya adalah glukos dan fruktos. Dr. Ju selalu share kandungan dalam gula putih itu adalah 50% glukos, 50% fruktos. Dan sukros ni dia ada mengandungi tiap 1 gram dia ada 4 kalori. Dan indeks kemanisan dia adalah 1 dan glycemic index dia 65. Glycemic index tu apa? Daripada gula tu bila masuk dalam darah kita, berapa cepat dia ada gula tu dalam darah. Maknanya kalau kita makan satu benda tu yang mengandungi gula, berapa cepat gula tu ada dalam darah, itu dipanggil glycemic index. Dan glycemic index sukros ni sangat tinggi, iaitu 65. Dan kalori untuk satu sudu gula putih itu adalah 16. Satu sudu 16 kalori. So kalau kita ambil banyak atau makan tinggi lagi lah kita punya kalori. Kalau ambil 10 sudu kecil tu 10 sudu jadi 160 kalori. Okey. Glukos pula. Tadi kan Dr. Ju kata yang ujung os tu adalah gula. Glukos kadang-kadang kita panggil juga sebagai dextrose. Ni juga adalah gula daripada buah, daripada sayur-sayuran. Glycemic index dah. Rasanya 75% daripada manis gula. Maknanya dia taklah semanis gula. Taklah semanis gula putih tadi. Dan dia punya glycemic index dia 100. Maknanya kalau kita ambil glukos, dia masuk dalam badan kita, terus masuk dalam darah. Jadi glukos akan terus meningkat dalam darah kita. Itu adalah glukos. That's why glukos ni selalu orang guna kalau dia orang makan injek insulin ke ataupun makan ubat-ubat yang menurunkan meningkatkan insulin dalam darah, menyebabkan glukos dia drop. Maknanya dia dapat hypo, dia terus ambil glukos. Sebab dia punya glycemic index dia 100. That means kalau you makan terus jadi gula. Jadi kalau you ambil
Gula putih ada beberapa minit lagi baru bertukar pada glukos. Kalau nak cepat adalah ambil glukos lah, bukan gula putih. Okey. Okey, seterusnya fruktos. Fruktos ni adalah gula ringkas juga daripada sayur dan buah-buahan. Rasanya lebih kurang 2 kali ganda manis gula, dan dia ni sedap, dia manis dan dia murah, banyak digunakan dalam industri pemakanan. Nanti Dr. Ju akan explain bila Dr. Ju cerita pasal high fructose corn syrup. Okey, dia dihadam tidak sama macam glukos. Glukos tadi bila masuk dalam badan kita, dia akan terus pergi ke salur darah dan dia terus akan pergi ke dalam sel dan dia dimetaboliskan menjadi tenaga di dalam sel. Tetapi fruktos dia tidak masuk ke dalam sel terus, tapi dia pergi dekat hati. Dia pergi dekat hati. Itu sebabnya bila kita ambil makanan yang tinggi fruktos, kita akan dapat macam-macam penyakit yang dihasilkan oleh fruktos ni. Sebab Dr. Ju selalu cerita pasal keburukan fruktos. Okey, fruktos ni kalori dia 4 per gram. Indeks kemanisan dia tadi 1.7 ataupun 2 kali ganda lah, senang cerita. Glycemic index dia 23, kalori dia 9 gram untuk 1 sudu. Okey, laktos, apa dia laktos? Sebab laktos ni adalah gula dalam susu. Sebab dekat sini ada mungkin ada pesakit diabetik, sure ada pesakit diabetik. Jadi selalunya dia orang ambil susu. Jadi susu sebenarnya ada laktos. Jadi susu fresh milk semua ada dalam 12 gram laktos untuk 1 cawan. Jadi sebenarnya dia juga boleh meningkatkan gula dalam darah walaupun rasanya tak manis. Sebab laktos ni kemanisannya hanya 15% gula. Walaupun kandungan dia banyak tapi dia tidak manis, tapi dia boleh meningkatkan kadar gula dalam darah kita. Okey, butter ataupun cheese selalunya hampir tak ada laktos. Walaupun dia daripada susu, tapi dia hampir tak ada laktos. Sebab dia masa dalam proses tu, laktos dia dah dibuang. Yogurt, laktos dia dah tukar pada glukos, galaktos dan lactic acid. Jadi, yogurt juga laktos dia rendah. Dan laktos ni kalori dia 4 gram. 4 per gram. Indeks kemanisan dia cuma 15% tadi dan glycemic index dia 45. 45 ni bawah 50 selalunya lambat sikit lah dan kalori dia 107. That's why kalau kita minum susu sebenarnya kalori dia tinggi. Untuk orang-orang yang nak diet, untuk orang yang ada kencing manis, sebenarnya susu sebenarnya boleh ambil satu hari 1 cawan saja. Okey, apa lagi gula? Apa lagi gula? Tadi Dr. Ju cerita maltos. Maltos juga gula. Dia daripada malt, daripada percambahan bijirin. Jadi dia tak manis, 30% gula. That's why kadang-kadang kita ambil malt ataupun bijirin, kita rasa tak ada gula, tapi sebenarnya dalam tu ada gula. Dan malt ni selalunya diorang maltos ni diorang daripada malt ni diorang buat untuk buat beer, untuk buat arak kan, untuk buat arak. Dan kalori dia 4 per gram. Indeks kemanisannya cuma 30%, dia tak berapa manis. Glycemic index dia sangat tinggi, 105. Dia makan je gula ni terus jadi glukos dalam darah meningkat. Dan kalorinya 53 untuk 1 sudu. Okey, galaktos juga pada susu, especially susu manusia lah. Breast milk, dia ada dalam breast milk. Dia juga tak manis dan dia punya glycemic index dia cuma 23, kalori dia tinggi 53. That's why it's good untuk baby. Kadar kemanisan dia cuma 0.3 dan kalori dia 4 gram per 4 per gram. Okey. Okey. Ada lagi satu tadi namanya
trihalus. Trihalus ni adalah gula daripada fungi, daripada cendawan. Dia ni sebenarnya banyak digunakan dekat ubat-ubat, kosmetik dan setengah makanan. Dia ni maknanya dia susah untuk menaikkan insulin dalam darah, dan indeks kemanisan dia 45%. Dia tak berapa manis juga. Glycemic index dia 70. Okey, itu adalah gula. Jadi semua orang tahu kalau you ada kencing manis, you ada anda ada obesity, gula yang jenis gula tadi adalah tidak sesuai untuk anda semua. Sebab gula tadi yang banyak-banyak jenis gula, os tadi, kalau you tengok dekat label belakang tu ada ujungnya OSE tu maknanya dia adalah gula. Dan bila kita ambil, sebenarnya dia akan meningkatkan kita punya kadar insulin dalam darah kita. Dan bila insulin tinggi, apa yang berlaku bila gula tu berlebihan dalam darah kita, gula tu semuanya yang lebih-lebih yang badan kita tak pakai akan ditukar oleh insulin kepada lemak, dan lemak itu akan disimpan dalam sel-sel lemak ataupun dalam hati, menyebabkan kita dapat penyakit hati berlemak dan obesity. Jadi gula kalau kita ambil, Dr. Ju selalu cakap, kita ambil gula, dia akan ditukar kepada lemak. Bukan lemak ditukar kepada lemak, tetapi gula ditukar kepada lemak, disimpan dalam sel lemak dan menyebabkan kita obes dan menyebabkan hati berlemak dan membawa kepada macam-macam masalah lain, terutamanya kencing manis, dan menyebabkan kita dapat insulin resistant. Jadi grup-grup gula tadi adalah gula yang tidak sesuai untuk kita makan. Kalau kita obes, untuk kita ambil. Kalau kita kencing manis, untuk kita ambil. Kalau kita ada kanser, untuk kita ambil. Kalau kita ada kalau kita ada penyakit autoimun, kalau kita ada penyakit alergik, sebab gula ni sebenarnya membawa kepada macam-macam benda lain. Especially dia akan menyebabkan kalau kita ada masalah, kita punya usus ada masalah, menyebabkan masalah usus akan menjadi lebih teruk. Dr. Ju pernah cerita pasal leaky gut syndrome. Sebab dalam masa minggu ni ada 2 minggu, 3 minggu lagi Dr. Ju akan buat revision semula. You all boleh tengok tiap-tiap hari dalam pukul 1 ke atas lah, depend kepada berapa. Kalau tak ada patient, Dr. Ju akan revise semula supaya you all semua lebih faham, lebih tahu pasal penyakit-penyakit. Hari ni Dr. Ju cerita pasal gula sahaja, untuk pesakit-pesakit yang ada kencing manis dan diabetik, dan juga untuk orang normal gula kencing manis dan diabetik lah, kencing manis dan obesity, dan especially untuk mereka-mereka yang nak sehat juga, Dr. Ju akan bagi tahu gula yang mana mereka boleh ambil. Okey, itu adalah grup yang dipanggil gula ataupun simple sugar ataupun sugar. Dan Dr. Ju cakap hari ni, Dr. Ju nak bagi tahu hari ni bahawa semua yang dalam grup gula tadi adalah tidak baik untuk kesihatan. Okey, grup yang kedua dipanggil sugar alkohol ataupun gula alkohol ataupun gula sebenarnya resistant sugar. Senang cerita, Dr. Ju kategorikan sebagai resistant sugar. Sugar alkohol adalah dibuat daripada karbo, daripada kanji sebenarnya, diproses. Dalam proses tu, gula tadi dibind dengan hidrogen, menyebabkan gula tadi terikat dan tidak boleh diabsorb dalam usus. Jadi, maknanya sugar alkohol kebanyakan dia depend kepada jenis mana. Ada yang sugar alkohol ni gula langsung tidak diabsorb dalam saluran pemakanan. Jadi sugar yang tidak diabsorb tadi, sebab dia bind dengan hidrogen tadi, menyebabkan gula ini sesuai untuk yang nak diet, nak kuruskan badan, ataupun juga sesuai untuk pesakit kencing manis. Okey, sugar alkohol contohnya adalah sorbitol, xylitol, mannitol, entah apa yang ujungnya tol-tol tu lah. Sebab alkohol tu ujungnya ada tol-tol kan. Erythritol, isomat, lexitol, glycerol. Itu adalah contoh sugar alkohol.
Tapi sugar alkohol ni bergantung kepada jenis dia. Ada yang diabsorb juga dalam dalam saluran makanan kita, menyebabkan dia tidak sesuai untuk pesakit kencing manis dan obesiti dan penyakit-penyakit lain yang tidak sesuai mengambil gula. Jadi Dr. Ju nak share hari ni tentang sugar alkohol ni. Contoh-contohnya, sebab you all akan jumpa jenis-jenis sugar alkohol ni dalam makanan yang you all beli. Mungkin dekat coklat you all, ataupun mungkin dekat biskut, ataupun mungkin dekat minuman, ataupun dekat mana-mana. So Dr. Ju nak share supaya you all semua check lepas ni jenis-jenis pemanis yang ada dalam makanan yang you all beli. Yang pertama adalah nama dia sorbitol, SORBITOL. Sure ada yang pernah jumpa dalam packaging makanan you all. So dia adalah manisnya cuma 55%. Ingat tadi jenis sugar alkohol ni adalah resistant sugar. Kita panggil juga sebagai resistant sugar. Dia gula tapi diproses hingga gula tu bercantum, tidak boleh diabsorb ataupun sebahagian tidak boleh diabsorb ke dalam you punya saluran pemakanan. Jadi ada sebahagian daripada gula alkohol ni yang sesuai untuk sakit kencing manis, obesiti dan penyakit-penyakit yang Dr. Ju cakap tadi. Okey, sorbitol ni dia banyak digunakan dekat produk sugar free. Dia ada kesan boleh berak-berak, dia natural daripada tumbuhan, kalori dia 2.6, indeks kemanisan dia 55% manis daripada gula, glycemic index dia 4 sahaja, kalori dia 19. Jadi sorbitol ni dia boleh katakan selamat sebab kalori dia cuma 2.6 dan glycemic index dia cuma 4 dan kalori per sudu dia 19. Tapi dia still ada kalori, tetapi sorbitol ni mahal, jadi kita susah nak dapat. Yang kedua adalah xylitol. Okey, sekejap xylitol, lupa Dr. Ju ada pemanis-pemanis juga kat sini. Yang kedua adalah xylitol. Xylitol ni ni xylitol. Ini adalah xylitol daripada DG Wellness. So xylitol ni sebenarnya dah digunakan lebih 50 tahun. Dia adalah sugar alkohol. That mean resistant sugar. Maknanya bila masuk badan dia tidak absorb. Tak bagusnya bila benda ni tidak diabsorb adalah dia berkumpul dekat usus kita. Kalau kita lambat berak takut perut kembung. Macam itulah kalau orang yang ada gastritis ataupun orang yang ada masalah usus, mengambil sugar alkohol ni tidaklah dicadangkan sebab dia akan menyebabkan perut kembung ke bloated. Tapi kalau dah biasa tu tak jadi apa. So xylitol ni rasanya 62 manis daripada gula. Dia selalunya xylitol ni digunakan dekat chewing gum yang ditulis kat tu sugar free chewing gum, ubat gigi. Kalorinya cuma 2.4, indeks kemanisan dia 1, glycemic index dia cuma 12, kalori dia 10. Jadi ini kalau untuk orang yang nak kuruskan badan ataupun untuk diabetik dia sesuai, tapi tak boleh ambil banyak sebab dia ada juga sebab glycemic index dia 12, maknanya dia ada glycemic index lagi dan kalori dia 10. Jadi kalau yang nak kuruskan badan, boleh ambil yang sehat. Dia adalah jauh lebih baik daripada ambil gula sebab dia sebenarnya gulanya tidak diabsorb So kalau dekat sini sugar kosong, yang ni sugarnya kosong kalori. Oh, yang ini bagus sikit. Yang ni sugar kosong, kalori kosong, total fat kosong, karbohidrat 4 gram, 1% dietary 21%. Bagus yang ni. Siapa yang nak beli ni boleh, sebenarnya boleh dekat DG Wellness ada jual lah. Kalau nak boleh mungkin boleh contact DG Wellness. You all boleh contact DG Wellness siapa nak, sebab ini sesuai untuk pesakit kencing manis dan juga orang yang nak kuruskan badan ataupun orang yang ada masalah-masalah autoimun, ada masalah alergik, boleh ambil benda ni lah. Harganya kalau tak silap RM30, tapi nanti mungkin kita orang discuss, boleh bagi diskaun benda ni. Okey, ini adalah xylitol. So xylitol sesuai
Tadi sorbitol pun sesuai, dia mahal. Xylitol ni murah sikit. Yang seterusnya adalah mannitol, MANNITOL. Dia manisnya cuma 50% manis gula, tak berapa manis. Banyak digunakan dalam perubatan, digunakan untuk orang yang ada kecederaan kepala, rawatan buah pinggang rosak, rawatan ada cystic fibrosis, dan dia juga digunakan sebagai laxatif ataupun budak-budak kecil yang berak keras, dia akan pakai mannitol ni. Dan dia juga digunakan pada pil-pil tu yang kat luar, coating kat luar tu dia pakai mannitol ni. Jadi selalunya orang tak guna benda ni dalam makanan sangat ya. Dia kalori dia cuma 1.6 per gram, indeks kemanisan dia 0.5. Glycemic index dia sebenarnya cuma 2, kalori dia cuma 3, tetapi dia mahal dan tak sesuai untuk dibuat makanan sebab dia tak berapa manis. Okey, maltitol pula, MALTITOL. Sure you all jumpa sebab benda ni banyak dalam makanan. Dia selalunya maltitol ni dia orang letak dalam sugar free chocolate. Kalau ada coklat dia letak sugar free chocolate tu, maknanya kalau ada maltitol tu, inilah dia maltitol tu. Dia 68% manis gula. Kalorinya cuma 2.4, indeks kemanisan dia 0.9, maknanya tak berapa manis lah. Glycemic index dia 35, tapi dia ada glycemic index lagi dan kalori dia 11. Dia masih ada kalori tapi low. Jadi kalau anda dekat sini nak kuruskan badan ke apa, boleh ambil coklat yang ditulis kat dalam tu menggunakan maltitol sebagai pemanis dia. Okey. Seterusnya erythritol. Erythritol ni adalah juga dia punya kemanisan 65% manis gula. Dia gunakan banyak sekarang. Ni erythritol. Dekat Digi Wellness pun ada erythritol. Erythritol ni sangat sesuai untuk sakit kencing manis sebab dia ni juga resistant sugar, yang bila kita ambil benda ni, sebab benda ni serbuk macam gula. Sama juga dengan xylitol macam gula. Jadi kita boleh masukkan untuk buat kek, untuk buat juga bubur, untuk buat biskut. Jadi boleh pakai erythritol. Erythritol ni sesuai untuk diabetik. Kalori dia cuma 0.2 sahaja. Indeks kemanisan dia 60%. Glycemic index dia cuma 1 dan kalori dia 1. Boleh katakan kosong lah sebenarnya. Glycemic index kosong, kalori kosong. So sangat sesuai untuk pesakit kencing manis. Dan kalau orang tu ada GERD ataupun gastroesophageal reflux disease, dia tak boleh lah ambil ni sebab Dr. Ju kata sugar alkohol ni dia tidak diabsorb dekat usus kita. Dia manis. Kita makan kuih tu manis, kita makan kek tu manis, sedap, kita makan coklat tu manis, tetapi bila masuk dalam badan, dalam sel, dalam usus kita, dia tidak diserap masuk salur darah. Jadi gula dalam darah kita tak naik dan insulin dalam darah kita tak naik, menyebabkan tak adalah pembentukan lemak daripada gula macam kalau kita guna gula biasa, dan dia boleh digunakan oleh orang-orang yang obes, juga orang siapa-siapa yang ada masalah Dr. Ju cakap tadilah, ada masalah alergik, ada masalah ada masalah obesity, boleh pakai erythritol Ini erythritol namanya Okey. Seterusnya apa? Isomalt. Isomalt ni sebenarnya dia kita jarang guna benda ni lah. Dia ada juga nama lactitol, yang semua-semua tu tak famous. Jadi Dr. Ju tak perlu nak buang masa nak pergi kat lain. Tapi yang paling penting you all tahu bahawa kita ada wujudnya dua gula ini. Gula pemanis yang resistant, sugar resistant. Dr. Ju pernah ajar pasal nasi resistant kan. Ini adalah gula resistant, bentuknya macam gula, sebiji macam gula halus sebenarnya, macam gula halus, dan you all boleh buat kuih. Jadi you all boleh buat kuih, buat kek dengan makan dengan tidak rasa bersalah. Okey, yang kencing manis pun makan dengan tidak rasa bersalah, dan juga yang obesity pun makan dengan tidak rasa bersalah. Okey. Yang seterusnya adalah grup
yang dipanggil pemanis semula jadi tapi berkalori. Pemanis semula jadi tapi berkalori. Maknanya bila you makan pemanis ni, dia natural semula jadi tetapi dia ada kalori. Jadi kalau untuk yang kuruskan badan, yang diabetik, dia tidak sesuai. Tapi untuk orang biasa yang nak sihat, dia sangat sesuai sebab dia nanti Dr. Ju pergi satu persatu. Okey. Jadi pemanis semula jadi berkalori tu contohnya adalah madu. Contoh lain adalah maple syrup, gula kelapa atau gula kabung, ataupun adalah sirap sorghum nama dia. Tapi Dr. Ju lebih suka bercerita pasal madu. Madu, ini madu betul tau. Madu, maple syrup dengan gula kelapa. Adakah dia sesuai untuk pesakit kencing manis dan pesakit yang ada obesiti? Madu madu adalah pemanis yang tertua. Daripada zaman-zaman dulu lagi orang dah ambil madu. Kandungan dalam tu adalah fruktos 41%, glukos 36%, air 18%, galaktos 3%, maltos 1.5%, H 0.2%. Dan dia punya kandungan madu ni sehingga kadang-kadang sampai 50% fruktos. Jadi fruktos sebenarnya tidak sehat untuk pesakit yang ada masalah, yang ada penyakit. Jadi kalau kita ada penyakit penikmatan kencing manis, bila ambil madu, pasien Dr. Ju dah ramai yang datang bila dia dah cuba ambil madu, gulanya meningkat dengan sangat tinggi sebab kandungan fruktos. Sebenarnya madu adalah satu makanan yang baik, yang bagus, yang banyak dalam tu macam-macam, tetapi dia tidak sesuai untuk pesakit kencing manis sebab dia akan meningkatkan gula dalam darah pesakit ni. Dan dia juga tidak sesuai untuk orang yang nak kuruskan badan sebab dia akan fruktos dia tinggi, dan orang yang obes selalunya ada fatty liver disebabkan oleh fruktos, dan orang yang obes juga because fruktos ni juga akan ditukarkan pada lemak dan menyebabkan obesiti akan lebih tinggi. Jadi madu tidak sesuai untuk pesakit kencing manis, untuk pesakit obesiti dan pesakit-pesakit yang ada autoimmune, juga pesakit ini yang ada masalah alergik sebenarnya. Okey, tapi dia sehat, dia sesuai dan sehat untuk pesakit-pesakit yang mereka yang sehat, yang nak lebih sehat. Okey, yang sakit tak sesuai, tapi untuk yang sehat is the best pemanis sebenarnya. Okey, maple syrup. Maple syrup is daripada pokok syrup. You all mesti pokok syrup pula, pokok maple. Sure you all pernah nampak, pernah pakai pun, pernah beli pun. Dia manis macam gula. Kandungan dia 58% sukros, air 32%, dan gula bukan karbon 7%, glukos 2%, fruktos 0.5% dan H 0.5%. Maknanya maple syrup ni kandungan dia sama macam gula, 50% macam gula putih. Dan bagusnya maple syrup ni dia ada mengandungi magnesium, manganese, potasium, zinc, dan dia adalah natural. Dia mahal sikit tak apa, kalori dia cuma 4 gram, indeks kemanisan dia 1, glycemic index dia tinggi 54, kalori dia 16. So untuk orang yang nak sehat, dia boleh pakai maple syrup ni. Especially mereka-mereka yang tak ada penyakit, yang sehat, tak ada masalah apa-apa sakit, boleh pakai maple syrup ni. Kenapa dia? Muntah. Okey. Gula kelapa. Gula kelapa sebenarnya dia lebih mineral dan vitamin. Dia tak ada fiber dan kalori dia 4. Indeks kemanisan dia 1, glycemic index dia 35 hingga 50, kalori dia 16. So gula kelapa juga sesuai untuk orang yang sehat, tapi gula kelapa tak sesuai untuk pesakit kencing manis juga sebab dia ada kalori, dia ada gula juga, dan dia glycemic index dia juga sampai ke 50. So gula kelapa sesuai untuk orang yang tak obes, tak kencing manis, tak ada masalah-masalah kencing manis, darah tinggi ke, kencing manis ke, sakit jantung ke, kanser ke, dia tidak sesuai.
Okey, sebab dia ada mengandungi gula dalam tu. Okey. Okey, seterusnya adalah pasal pemanis semula jadi. Pemanis semula jadi 0 kalori. Tadi pemanis semula jadi yang ada kalori. Yang kali ini, grup kali ini adalah pemanis semula jadi yang tak ada kalori. Apa dia pemanis semula jadi yang tak ada kalori? Yang tak ada kalori ni maknanya tak ada ataupun sikit sangat kalori. Grup-grup ni yang termasuk dalam grup ni adalah Luo Han Guao ataupun senang cerita monk fruit lah, sweetener. Yang kedua stevia termasuk dalam grup ni. Taumetin, pentadine, yang lain-lain tu semua kita tak pakai. So Dr. Ju lebih suka kita cerita pasal buah, pasal benda yang kita ada dalam pasaran. Yang pertama adalah Luo Han Guao. Luo Han Guao ni adalah yang dipanggil monk fruit. Buah dia bulat-bulat. You all boleh Google monk fruit. Monk fruit ni adalah daripada Guangxi, China. Dan dia dah digunakan sebagai pemanis lebih daripada 800 tahun. Manisnya 300 kali manis gula. Kalori dia kosong. Indeks kemanisan dia 300, glycemic index kosong, dan kalori per sudu kosong. Jadi sebenarnya monk fruit sweetener ni adalah sangat bagus. Dia natural. Natural sweetener ataupun pemanis semula jadi tak ada kalori ni adalah dia bukan gula. Dia mengandungi sikit sangat gula ataupun tak ada, tetapi dia manis. Dia manis tapi dia bukan gula. So dia sesuai untuk pesakit kencing manis, pesakit obes, pesakit lain-lain yang tidak bagus ambil gula. Kanser juga tidak sesuai ambil gula sebab makanan kanser adalah gula. So boleh ambil pemanis yang 0 kalori ni. Yang pertama tadi Dr. cakap monk fruit. Monk fruit ni dia diproses, dia jadi kristal macam ni juga. Jadi kristal juga macam ni, nama dia monk fruit. Jadi monk fruit ni selalunya ada orang ada jual juga dekat luar, dia orang combine. Ada orang selalunya combine dengan benda-benda lain lah. Ada kat luar, kalau you tengok Lakanto. Lakanto adalah monk fruit campur dengan stevia. So you all boleh ambil sebenarnya, okey. Yang keduanya monk fruit. Yang kedua pemanis tanpa kalori adalah stevia. Semua orang tahu pasal stevia. Sebelum ni semua orang tak tahu. Sekarang orang semua dah pandai, semua tahu pasal stevia. Ni contoh stevia lah. Stevia yang ada dekat di Wellness ni. Di Wellness. Jadi ni stevia. Stevia ada dalam bentuk serbuk, dan stevia juga ada dalam bentuk liquid. Yang ni contohnya adalah liquid yang ada dijual dekat di Wellness. Jadi stevia ni daripada South Africa dulunya, tapi sekarang dah ada kat merata-rata. Orang dah tanam kan. Dia 300 kali ganda manis gula, kalori kosong, indeks kemanisan 300, glycemic index kosong, dan kalori per sudu kosong. So stevia dan monk fruit dua-dua sangat sesuai untuk pesakit kencing manis, juga orang-orang yang nak kuruskan badan. Okey, itu adalah stevia. Okey, apa lagi gula yang ada dekat pasaran? Dia panggil gula yang diubah suai. Contoh gula yang diubah suai adalah high fructose corn syrup. High fructose corn syrup adalah gula daripada jagung yang diproses. Di dalamnya sangat tinggi dia punya fructose. Dia sangat murah, sangat manis dan sangat sedap. Banyak industri dekat luar sana menggunakan high fructose corn syrup. Ada sampai high fructose corn syrup yang kandungan fruktosnya sehingga 90%. Ada yang 50%, ada 60%, bergantung kepada preparation yang you all beli. Tetapi sebenarnya high fructose corn syrup is not good untuk kita punya kesihatan. Jadi dekat luar sana banyak industri yang menggunakan high fructose corn syrup, ya. Jadi high fructose is not good for us. Dia akan menyebabkan macam-macam, termasuk fatty liver, gout, cancer, obesity, sakit jantung dan macam-macam. Jadi high fructose corn syrup digunakan oleh kebanyakan industri makanan di luar sana.
kalori dia 4 gram, glycemic index dia 58, kalori per sudu dia 13 gram, dan indeks kemanisan dia 1/2, maknanya 1.2 kali ganda gula biasa. So dalam gula yang menyebabkan gula manis sedap adalah fruktos. Tapi fruktos ni lah yang bawa kepada macam-macam masalah, sebab dia metabolise dalam hati. Dia tidak terus masuk ke dalam sel. Dalam hati macam-macam perkara, macam-macam benda dia buat. Okey, yang seterusnya golden syrup, 4% sukros, fruktos dia 27%, glukos dia 27%, maknanya kandungannya sangat tinggi gula sebenarnya. Kebanyakan kandungan dalam golden syrup is sugar, is not good sebenarnya. Dia daripada sugar cane juga, dan indeks kemanisan dia 1.1, glycemic index dia 60, kalori dia 15 per sudu gram. So golden syrup juga not good untuk pesakit kencing manis, pesakit obesity dan pesakit-pesakit yang ada masalah. Okey, yang last sekali Dr. Ju nak share adalah pemanis tiruan. Tadi pemanis semula jadi, ini pemanis tiruan. Pemanis tiruan ni sebenarnya selalunya dia akan datang dengan glycemic index kosong. Pemanis tiruan maknanya pemanis yang dibuat, maknanya bukan semula jadi. Dan pemanis tiruan ni contohnya adalah aspartamin, sucralose, sakarin, neotim, acesulfame, cyclamate. Tapi yang sangat famous is aspartamin, sucralose dengan sakarin. Yang ini sangat-sangat famous. Okey, apakah masalahnya? Bila benda tu bukan semula jadi, dia bawa banyak masalah kesihatan. Sebab banyak industri kat luar sana juga menggunakan artificial sweetener, sebab manisnya hingga 200 hingga 20,000 kali ganda manis gula. Kalau tengok jeruk kat luar sana semuanya pakai sweetener ni, sebab dia murah, sebab dia buatan, jadi dia murah sangat-sangat, dan dia banyak risiko kesihatan sebenarnya dengan sweetener. Kalau tengok kat luar, kebanyakan yang jeruk-jeruk yang kering-kering semua pakai artificial sweetener, dan dia akan menyebabkan banyak risiko, termasuk sakit kepala, pening, sawan, depression, attention deficit hyperactivity disorder, sakit nyanyuk, multiple sclerosis, cancer, lupus, congenital disability. Maknanya banyak sangat masalah bila kemungkinan kita akan dapat bila kita ambil artificial sweetener. Dan yang paling ni juga, artificial sweetener juga dikaitkan dengan kanser. Banyak kajian dibuat melibatkan artificial sweetener tu, tapi dibuat pada haiwan yang menunjukkan kanser paru-paru dan kanser hati akan meningkat. Peningkatan kanser, dua kanser ni untuk orang yang ambil artificial sweetener. Increase tumor and lymphoma, maknanya dia meningkatkan kadar nak dapat kanser dan tumor tumbuhan dan juga lymphoma. Dia juga meningkatkan kanser otak. Dia juga ada efek slow down cancer destruction, maknanya dia melambatkan badan kita nak bunuh kanser. Dan ada juga kajian 10 tahun yang menyatakan artificial sweetener ini juga menyebabkan kanser pada salur kencing. Dan satu lagi kajian juga dibuat menunjukkan aspartamin ada impact tumor suppression, maknanya dia ada mengganggu suppression ataupun supaya badan kita ada dia punya suppression, maknanya kita akan suppress supaya jangan ada jadi tumor. Tapi aspartamin mengganggu proses ni, menyebabkan kita mudah dapat kanser. Jadi Dr. Ju tak advise lah kita ambil sweetener sweetener yang artificial. Contohnya contoh-contoh aspartamin ni selalunya dia akan guna dalam diet soda. Maknanya kalau you all tengok apa-apa soda yang low sugar, no sugar, contohnya diet coke, contohnya apa-apa yang ada tulis diet ni minuman diet, yang minuman yang tak soda yang ada gas kat luar sana, dia akan pakai aspartamin.
Kemudian chewing gum pun ada yang pakai aspartame, candy, sugar free candy, sugar free ice cream, low calorie yogurt, reduce calorie fruit juice. Ini semua ni yang ada menggunakan pemanis tiruan ni. Jadi kena hati-hati. Aspartame adalah satu ni pasal aspartame ni ada sangat manis, banyak digunakan dalam soda, cookie, chewing gum, dia sangat-sangat murah. Sangat-sangat murah. Contoh aspartame adalah dalam Equal. Siapa yang pakai pemanis Equal? Not Good, NutraSweet, Central, Amino Sweet, dah macam-macam lah. Ya, dia kalau ditengok GI dia kosong, kalori kosong. Tetapi indeks kemanisan ni 200, tetapi this not good untuk kita punya kesehatan, ya. Jadi aspartame tadi banyak digunakan juga dekat mana dia ada sebenarnya yang kalau you all tengok dalam yang seket-seket dia orang jual dekat farmasi, dia orang gunakan aspartame. Sucralose 600 ganda kali manis daripada gula. Ini ada dekat, kalau dekat Malaysia saya tak tahu, Dr. Ju tak tahu ada ke tidak. Splenda nama dia. Dan maltodextrin juga adalah sebenarnya sucralose. Dia akan tulis kalori kosong, glycemic index kosong, dan kalori per sudu pun kosong. Jadi daripada apa yang Dr. Ju cakap tadi, Dr. Ju dah buat kajian gula ataupun pemanis yang sesuai untuk kencing manis dan orang yang ada obes dan juga orang ada masalah kesihatan adalah yang pertama tadi Dr. Ju cakap sugar alkohol adalah erythritol dan xylitol. Kemudian you all boleh ambil pemanis yang langsung tadi is monk fruit dengan monk fruit dengan stevia. Jadi 4 saja yang sesuai untuk pesakit kencing manis, orang yang nak obes, orang yang ada orang yang ada autoimmune disease, orang yang ada allergic, ada orang ada, tapi kalau orang tu ada masalah gastritis yang ada sugar alkohol tu tidak sesuai. Dalam pasaran dia orang ada gunakan pemanis-pemanis ni yang dicampur, maknanya dicampur erythritol, campur xylitol, mungkin monk fruit, campur stevia untuk rasa dia lebih taste, lebih sedap. Sebab macam sugar alkohol ataupun tak berapa manis, stevia manis tapi ada aftertaste. Jadi dia orang ataupun ada rasa, lepas tu dia ada rasa kelat-kelat ke pahit gitu. Jadi dia orang akan campurkan beberapa gula yang sesuai tadi untuk menjadikan dia sedap. Ini adalah contohnya. Ni Sweet Royale ni. Sweet Royale dia gabungkan 3 pemanis yang sesuai tadi. Yang pertama stevia, dia berjual dalam bentuk serbuk. Pertama stevia, erythritol dan xylitol dengan ratio dia tersendiri. Jadi you all boleh beli benda ni. Kat sini dijual ni pun ada jual lah ni, ya. Jadi dipanggil Sweet Royale dan ini sesuai untuk sakit kencing manis, sakit jantung ke, darah tinggi dia, autoimmune. Dia boleh ambil pemanis yang ada campuran macam ni. Boleh juga gunalah kantor Dr. Ju cakap tadi, ataupun yang asing-asing seperti yang ada ni. Okey, Dr. Ju dah ada patient, beberapa orang menunggu terlebih lama. Besok insya-Allah kita akan live lagi. Itu saja daripada Dr. Ju untuk hari ini. Kalau siapa-siapa yang nak produk-produk ni daripada duduk-duduk ni, nak masak yang sehat, daripada you all dalam keadaan terkurung ni, masak kuih yang pakai gula, yang pakai gula-gula yang tidak sehat, lebih baik ambil gula-gula yang sehat supaya taklah dalam masa ada lagi 2 minggu lebih. Itu mungkin 2 minggu, mungkin lebih daripada 2 minggu, mungkin dia ada extend, mungkin sampai raya, wallahualam, kita tak tahu. Kita bergantung pada kita lah. Kalau kita baik, tak keluar rumah, kita boleh putuskan rantaian COVID ni, insya-Allah kita cepatlah boleh keluar dari rumah. Kalau tak, duduk rumah, hari-hari makan manis-manis, makan nasi banyak-banyak, makan manis-manis, air manis, teh tarik, semua-semua tu yang penuh dengan gula, obesity lah yang kita akan dapat. Okey, itu saja daripada Dr. Ju untuk hari ini. Kita jumpa lagi esok insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.